Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pada hari ini siri yang ke-32 mengenai dengan kitab yang kita bincangkan selama hari Isnin sehinggalah hari Jumaat, iaitu kitab teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Pengarang adalah Dr. Wan Rosli Wan Ahmad, At-Tara'iq Asy-Syafiyah wal Qawa'idus Shafiyah. Okey. Jadi seperti biasa kita mulakan pengajian kita dengan doa, panjatkan kesyukuran dan juga kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, seperti tuan-tuan dan puan-puan yang sedia maklum, kita ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah bahagian Qamus Al-Quran, dan juga Ustaz Anggah akan terangkan petikan-petikan ayat daripada surah Yasin. Kita panggil macam harfiah. Yang kedua, Ustaz Agung kita akan mengambil teknik ataupun kaedah yang terpilih. Dalam bahasa Arab ni banyak kaedah. Kaedah yang terpilih yang disebutkan dalam buku ini kita akan bincangkan insya-Allah. Kemudian bahagian yang ketiga oleh saya sendiri, iaitu bahagian yang sama bahasa Melayu dengan bahasa Al-Quran ataupun perkataan seerti. Yang perkataan seerti ataupun muradif, sinonim dalam Al-Quranul Karim. Tanpa melengahkan masa, kita jemput Ustaz Anggah untuk menerangkan, menghuraikan Qamus Al-Quran. Sebelum itu suka saya ingatkan di sini, kita ada beberapa bar dalam qamus tu. Bar tu makna petak merah. Tuan-tuan, perempuan boleh lihat petak merah, itu dipanggil bar di dalam Qamus Al-Quran. Dan kita ambil yang 3 ataupun 4 kerana itu yang kerap, yang datang kerap dalam Al-Quran. Adapun yang 2 bar, 1 bar, itu jarang-jarang ataupun kadang-kadang sahaja datang dalam Quran. Kemungkinan sekali, kemungkinan 2 kali. Tetapi yang 3 bar, 4 bar ini memang selalu datang. Jadi kita mengharapkan tuan-tuan puan-puan ikuti pengajian kita dengan baik. Dan juga kami mengharapkan supaya pahala kami dan juga tuan-tuan berpanjangan. Tekanlah butang share sebagai handset di sebelah kiri bawah supaya tersebar luas. Semua dapat berkongsi ilmu bahasa Arab bersama-sama, kerana ini adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat berkongsi bersama rakan-rakan satu Facebook dengan kita ataupun rakan Instagram dan sebagainya. Moga-moga bermanfaat bukan sekadar kita, tetapi untuk masyarakat keseluruhan secara amnya. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ustaz Anggah mengambil bahagian beliau. Falyatafaddal ma'dzur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kembali kita berjumpa seperti biasa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya akan memulai live kita, iaitu pada bahagian kamus kata dasar Al-Quran. Itu adalah bahagian kedua dari 3 bahagian buku ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai buku ni, pelajar-pelajar di rumah, kita akan mulai pada muka surat ke 153. Jadi kita masih pada huruf Ain ya. Pada huruf Ain tak habis lagi. Memang Ain ini banyak kata-kata yang menggunakan huruf Ain. Banyak senarai dia. Jadi pada pagi hari ini kita akan masuk pada muka surat 153, yang mana kita mulakan pada huruf Ain, Lam dan Waw. Ya, huruf Ain, Lam dan Waw. Jadi ada fi'il dari huruf Ain, Lam dan Waw ini ala ya'lu. Ya, berarti dia menggunakan wazan fa'ala yaf'ulu. Coba tuan-tuan tengok, ini ada alif kan di fi'il madhi dia, ala. Sebenarnya alif itu bukanlah huruf asli dia. Jadi aslinya adalah waw. Jadi huruf waw ini dia boleh berubah menjadi huruf alif. Berubah menjadi huruf alif. Lepas tu begitu juga huruf ya. Ya juga bisa berubah menjadi alif. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau menjumpai setiap fi'il madhi yang belakangnya ada huruf ilat alif, ada huruf alif di belakangnya, maka automatically alif itu bukan huruf asli dia. Kita mesti tahu apakah huruf waw yang menjadi huruf asli dia yang di belakang tu, ataukah huruf ya. Pada kes ini huruf ala ya'lu, kata ala ya'lu dia menggunakan aslinya adalah huruf waw. Dari huruf ain, lam dan waw. Okey. Apa maknanya? Tinggi, sombong, lepas tu kuasai. Lepas tu ada isim ni adalah uluwun. Uluwun ini maknanya ketinggian atau kesombongan. Lepas tu ada ta'ala. Ta'ala ini sebenarnya dia adalah fi'il madhi. Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala dia mengambil wazan tafa'ala. Ya, tafa'ala, ta'ala. Apa maknanya? Maha tinggi. Lepas tu ada yang dia tak menggunakan alif maksurah di belakang. Kalau ta'ala ada alif maksurah di belakang. Ini tak ada. Ta'ala, ta'al. Dalam bahasa Arab dia ta'al. Apa maknanya? Ini adalah ke sini. Marilah. Ini adalah kata kerja suruhan ya. Marilah. Ini dah biasa bagi tuan-tuan perempuan yang selalu dengar bahasa Arab, ini selalu dengar ni. Ta'al. Ta'al, marilah ke sini. Itu dia. Marilah. Lepas tu ada kata-kata ista'la. Ista'la, ini adalah menggunakan wazan, kalau dirujuk pada muka surat 14 ada is di depan. Lepas tu ada ta lagi. Berarti dia menggunakan wazan istaf'ala. Ista'la. Karena ada huruf alif di belakang, huruf ilat, maka dia berubah. Jadi dia tak sesuai sangat dengan wazan dia. Tetapi macam itulah. Ista'la ini menggunakan wazan istaf'ala. Apa maknanya? Mengatasi orang lain. Lepas tu ada kata-kata illiyun. Ini bermakna yang tinggi atau di bawah arasy ilahi. Illiyun, illiyin sama saja. Okey, tuan-tuan perempuan nanti ada jumpai di dalam surah ada illiyun. Lepas tu ada lagi kata illiyin. Itu sama saja. Apa yang membezakan? Yang membezakan hanya i'rab saja. Dari makna tidak ada beza. Baik, kita cuba ya, di dalam Al-Quran ini akan selalu kita jumpai ya, dia 3 bar kod dia. Salah satu ayat ya, yang menggunakan kata-kata huruf ain, lam dan waw ini. Ya, misalnya pada ayat wa annahu ta'ala jaddu rabbuna mattakhadha sahibatan wala walada.
dia menggunakan kata-kata ta'ala. Wa annahu ta'ala jaddu rabbuna. Dia menggunakan kata-kata ta'ala. Lepas tu ada kata-kata jaddu rabbina. Jaddu rabbina. Ya, itu dia. Jadi tuan-tuan perempuan, ada lagi menggunakan kata-kata illiyun. Illiyun, illiyin ini kita akan jumpai pada surah Al-Mutaffifin. Misalnya pada ayat kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Ini dia. Ada satu kata illiyin. Selepas tu ada ayat lagi wa ma adraka ma illiyun. Illiyin, illiyun sama saja makna, tetapi apa yang membezakan? Membezakan i'rabnya saja. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, itulah salah satu ayat ya, beberapa ayat yang menggunakan kata-kata huruf ain, lam dan waw. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan live kita pada pagi hari ini yang berbahagia ini, kita masuk ke bahagian bawah. Paling bawah sekali ada 4 ba. Kod dia 4 ba, 4 kotak warna merah. Ada huruf ain, mim dan lam. Ya, huruf ain, mim dan lam. Ini dia. Fi'ilnya amila ya'malu. Amila ya'malu bermakna yang melakukan atau bekerja. Amil, amila ya'malu. Lepas tu kata terbitan dia apa? Isim dia apa? Isim dia adalah amalun. Amalun bermakna pekerjaan atau amalan. Ini juga dah menjadi bahasa kita sehari-hari. Amalun, amal. Amal soleh. Amal soleh. Misalnya dalam ayat Al-Quran banyak akan kita jumpai ayat Al-Quran yang menggunakan 3 huruf ini, huruf ain, mim dan lam. Misalnya dalam Al-Baqarah, wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lepas tu ada lagi dalam juzuk 30. Surat ini selalu kita baca. Bagi yang tuan-tuan suka baca ayat-ayat pendek, ini adalah salah satu ayat yang selalu kita jumpai. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal, dan barang siapa ya'mal, melakukan mithqal, kejahatan. Itu dia. Lepas tu di dalam surah Al-Mulk kita akan jumpai juga dengan menggunakan kata terbitan dia, amal, kata-kata amal. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Amala ini dia adalah kata terbitan daripada amal. Ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan hidup dan mati untuk liyabluwakum, untuk mengetahui ya, mana di antara kamu yang paling baik amalnya. Itu dia. Untuk mengetahui ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi huruf ain, mim dan lam ini dalam buku ini dia hanya senaraikan 2 kata saja. Amila ya'malu, fi'il dia, lepas tu ada kata-kata amal. Jadi memang tuan-tuan dan puan-puan akan selalu kita jumpai kata-kata ain, mim dan lam ini dia akan disandarkan atau dia akan kalau dalam Al-Quran dia akan selalu bersandar kepada kata salih. Ya, amal soleh. Banyak itu di dalam Al-Quran. Kita akan jumpai dengan kata-kata lepas amal, kata-kata amal ada soleh, amal soleh. Sangat-sangat banyak. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, boleh nanti baca Al-Quran. Nanti jika ada jumpai amal soleh, langsung kita mengetahui maknanya adalah amal soleh. Ini dah menjadi bahasa kita lah, amal ini. Tak perlu lagi kita sedikit pening ya, atau bimbang dengan kata ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, lepas tu kita buka ke sebelahnya muka surat ke 154. Ini ada 4 ba lagi di bawah. Ada huruf ain, nun dan dal. Ya, huruf ain, nun, dal. Ada isimnya anidun, degil.
Anidun, degil. Lepas tu ada kata inda. Inda ini dia ada zaraf. Apa makna? Inda ini di sisi. Jadi dua kata saja ini yang disenaraikan. Sebenarnya ada fi'ilnya. Fi'ilnya ada sebenarnya. Anada ya'nidu. Tetapi saya tak menjumpai. Ustaz Farid mungkin kalau saya sendiri tak menjumpai anada ya'nidu itu di dalam Al-Quran. Makanya memang tak disenaraikan dalam ini. Kenapa tak disenaraikan? Memang tak ada dalam Al-Quran. Nah, makanya dia tak menggunakan fi'il. Maka terus disenaraikan di sini adalah kata-kata anidun. Apa maknanya? Degil. Ya, lepas tu ada kata inda. Ini adalah zarab bermakna di sisi. Jadi misalnya dengan menggunakan kata-kata anidun, ada misalnya di dalam ayat alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Ini apa namanya, bercerita tentang apa namanya, Allah menyuruh melemparkan ya orang-orang kafir ke neraka jahanam. Karena apa? Karena mereka degil. Lepas tu ada kata-kata inda. Ini banyak kata-kata inda, kita akan banyak menjumpai dalam Al-Quran. Misalnya zi quwwatin 'inda zil 'arsyil makin. Zi quwwatin 'inda zil 'arsy makin. Itu dia. Jadi dia menggunakan kata-kata inda. Misalnya dalam surah Al-Kahfi juga kita akan jumpai al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairu 'inda rabbik. Itu dia. Dia menggunakan kata-kata inda juga. Banyak tuan-tuan dan puan-puan akan jumpai kata-kata inda. Jadi kalau ada kita jumpa kata inda, inda ini bermakna di sisi. Inda Allah, inda Rabbik, inda Rasul, di sisi Allah, di sisi Tuhanmu, di sisi Rasul. Itu dia. Lepas tu kata yang terakhir kita pada pagi hari ini sebelum kita masuk pada surah Yasin, ini adalah kata dengan huruf ain, ha dan dal. Huruf ain, ha dan dal. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya ahida ya'hadu. Ahida ya'hadu bermakna berjanji. Lepas tu kata terbitannya adalah ahdun. Ini isim masdar dia kalau ilmu sharaf ya. Ahdun apa makna? Perjanjian. Lepas tu ada kata-kata ahada. Kalau ahada ada tambahan huruf alif di depan, bermakna dia ikut wazan fa'ala. Ahada. Boleh tuan-tuan perempuan rujuk terus pada muka surat ke-14. Kalau dia fa'ala maka mudhari'nya yufa'ilu. Ahada yu'ahidu. Apa maknanya? Saling berjanji. Okey. Jadi misalnya dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Alladzina yanquduna ahdallah. Ahda. Ini dia menggunakan isim. Dia menggunakan isim masdar atau kata terbitan. Lepas tu ada kata-kata dalam surah Yasin. Ini selalu kita baca ni. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada rupanya makna yang berbeza. Kalau setelah kata ahida ini dia ada bubuh huruf jar ilah. Boleh tuan-tuan perempuan tengok ya. Kalau ahida ya'hadu bermakna berjanji. Tetapi kalau setelah kata ahida ya'hadu ini ada huruf ilah ya. Selepas tu ada huruf ilah, maka maknanya bukan berjanji lagi. Ada maknanya dia mengamanahkan atau memerintahkan. Mengamanahkan atau memerintahkan. Boleh tuan-tuan perempuan kita cek pada surah Yasin. Ya, pada surah Yasin ayat ini. Alam a'had ilaikum. Ilaikum setelah kata a'had.
Alam ahad ilaikum. Ada kata ilah ya. Ada huruf ilah, huruf jar dia. Maka bermakna bukan berjanji lagi. Maknanya memerintahkan. Bukankah telah diperintahkan kepada kalian. Dalam ayat lain ada lagi. Ada. Misalnya. Walaqad ahidna ila adama min qabl. Ini pada surah Toha. Jadi tuan-tuan boleh buka pada surah Toha. Ayat yang 115. Ayat ke 115. Walaqad ahidna ila Adam. Ini walaqad ahidna. Walaqad, dan sungguh telah kami perintahkan kepada Adam. Bukan kami berjanji. Itu dia. Jadi setelah kata ahida di situ ada ilah. Okey, jadi tuan-tuan boleh tambahkan di buku kita, di buku ni, kalau ahida ini ditambah ala ilah, huruf jar ilah, maka maknanya bukan berjanji lagi. Maknanya akan berubah menjadi mengamanahkan atau memerintahkan. Itu dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ada tambah. Baik, itu dari kamus kata dasar kita pada pagi yang berbahagia ini. Ya, ada tiga ya. Ada empat telah kita senaraikan. Ada huruf ain, lam dan waw, huruf ain, mim dan lam, ada huruf ain, nun dan dal, lepas tu terakhir ada huruf ain, ha dan dal. Jadi empat kata ini mudah-mudahan dapat kita kuasai pada pagi hari ini. Tak banyak, sengaja memang tak banyak, supaya memang cepat dan mudah kita untuk memahaminya atau untuk menghafaznya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita masuk pada lanjutan kita ya, pada surah Yasin. Pada surah Yasin ini kita berada pada ayat wa ma alaina illal balaghul mubin. Ya. Wa ma alaina mubin. Ini dia. Ini dia. Jadi sedikit saja ayat kita pada pagi yang berbahagia ini satu ayat ya. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Ini dia. Okey. Baik, jadi ada wa ma. Wa ma ini tak perlu kita cari. Memang wa dan ma ini tak ada. Tak ada kata dasarnya. Wa ma. Wa bermakna, ini ada salah satu maknanya dan ya. Dan. Ma. Ma ini manafi. Ma yang menidakkan. Tidak. Tidaklah. Tidak. Okay. Alaina. Alaina ini dia digabungan juga tuan-tuan dan perempuan. Dia tak ada kata dasar dia. Dia adalah gabungan dari ala ya ditambah na. Maka ala ditambah na ini jadinya alaina. Kalau ala ditambah ha, alaiha atau alaihi. Kalau ala ditambah him, alaihim. Ya. Kalau ala ditambah kum, alaikum. Assalamu alaikum. Macam ni juga. Ala ditambah na, alaina. Alaina bermakna atas kami, ya. Kepada kami, atas kami, boleh juga. Illa, illa tak ada juga huruf apa dia? Kata dasar dia. Illa terkecuali. Ini dia al-balagh. Balagh, al-balagh, ya. Ini balagh. Ini yang perlu kita cari tuan-tuan dan puan.
Kalau ada alif lam bermakna dia adalah tanda isim, maka alif lam itu tak perlu kita hiraukan, maka tinggallah balagh saja. Balagh. Ada 4 huruf. Ada huruf ba, huruf lam, huruf alif, huruf gha. 4. Sementara kaedah kata dasar kita, huruf dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab, huruf aslinya ada 3 huruf. Maka kita harus buang 1 huruf saja. Cara paling senang dan sangat senang. Ini dia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ada huruf ba, huruf lam, huruf alif dan huruf gha. Ini dia. Di sini tidak ada huruf mim kan? Tak ada huruf mim, tak ada huruf ya, tak ada huruf apa. Di sini ada huruf alif dia tambahan di sini. Ada huruf alif. Jadi kalau ada kata-kata 4 huruf yang ada huruf alif di belakang, ini cara paling senang. Maka huruf alif itu adalah huruf tambahan dia. Banyak yang yang akan kita jumpai, misalnya kata-kata kitabun. Kitabun. Ini ada huruf alif di belakang kan? Ada huruf alif sebelum huruf asli, huruf terakhir huruf alif. Maka huruf alif inilah adalah huruf tambahan dia. Tinggal huruf ka, ta dan ba. Itu huruf asli dia. Macam ini juga balagun. Maka huruf asli, huruf tambahannya adalah huruf alif di belakang. Jadi kalau ada 4 huruf, tuan-tuan dan puan itu kaedah yang paling senang sekali kalau ada 4 huruf. Lepas tu ada huruf alif di paling 2 paling belakang. Ini adalah huruf alifnya ada, maka huruf alif itu adalah huruf tambahannya. Cara senang. Maka tinggallah huruf ba, huruf lam dan huruf gha. Ini dia. Balagh. Ya, huruf ba, lam dan gha. Maka cuba kita buka pada huruf ba, kamus kata dasar kita. Nih. Ini dia. Maka kita akan jumpai pada muka surat ke-77. Mana dia? Ni dia 77, tuan-tuan perempuan, nampak ya? Balagh. Ini dia. Ada balagh. Ini dia. Kata-kata balagh. Apa maknanya? Penyampaian. Ya, penyampaian. Ini kata terakhir kita adalah mubin. Mubin ini sebenarnya dah ada kita bahas lah. Ya, mubin ini dah pernah kita bahas. Mubin. Mubin. Okey. Mubin. Ini dia. Cara senang lagi. Cara yang paling senang lagi. 4 huruf lagi. Ada huruf mim, huruf ba, huruf ya, huruf nun. Kalau 4 huruf, ya, kalau ada 4 huruf, lepas tu ada huruf mim di depan, maka huruf mim itulah huruf tambahan. Itu cara senangnya lagi. Ini ada huruf mubin, ada huruf mim, ba, ya dan nun. Ya, mubin. Ini. Kalau ada 4 huruf, maka huruf mim adalah huruf tambahannya, bukan huruf asli dia. Misalnya ada kata-kata lagi kita akan jumpai, misalnya mukmin. Ini 4 huruf. 5. 4. Ada huruf mim, huruf hamzah, huruf mim, huruf nun. Maka mim di depan adalah huruf tambahan dia. Maka tinggal huruf hamzah ini, huruf mim, huruf nun. Begitu juga dengan mim, ba, ya dan nun. Kalau ada 4 huruf, ada mim di depan, maka mim di depan ini adalah huruf tambahan dia. Kenapa macam tu? Kaedah senangnya, karena di dalam bahasa Arab ada wazan yang menggunakan 4 huruf dan dia menggunakan mim di depan. Apa dia? Muf'ilun, muf'alun. Itu dia. Kalau tak muf'alun, muf'ilun. Jadi 2 wazan ini dia menggunakan huruf mim di depan. Makanya cara senang kalau ada 4 huruf dan ada huruf mim di depan, maka huruf mim itulah tambahan dia. Tapi apa makna ni? Kalau kita makna, mari kita cari pada huruf ba, ya, huruf asli dia, ya, nun. Ni dia. Kita cari
Berarti kita buka pada huruf ba pada muka surat ke-78. Ha, ni dia. 78. Ada huruf ba, ya, nun. Setelah kita tengok senarainya, abana, bayanun, bayyana, tabayyana, ya, istabana, baina, bayyina. Rupanya tak ada kata-kata mubinun. Ya, kata-kata mubinun. Tak ada kata-kata. Macam mana kita nak cari ni? Sementara dalam Al-Quran banyak kata-kata mubinun. Mubinun dia merupakan apa namanya? Merupakan ini ada yang komen sekejap ya. Nanti kita diskuskan. Ini ada kata-kata mubin. Kita nak cari kata-kata mubin tu dari mana asalnya? Dia merupakan diambil dari kata-kata abana. Abana ini. Apa makna abana? Menerangkan. Macam mana dia boleh menjadi mubinun? Ini dia. Dah kita terangkan sebenarnya sebelumnya. Okey? Abana abana. Ini adalah fi'ilnya. Fi'il madi. Yubinu. Ini abana yubinu ibanatan. Ini adalah kata terbitan dia. Abana fi'il madi, yubinu mudhari' dia. Ibanatan ini adalah kata terbitan dia. Isim fa'ilnya adalah mubin. Bin. Ya. Asal sebenarnya adalah dia ikut wazan muf'ilun. Ya, muf'ilun. Sebenarnya kan mubayyinun. Ini dia. Asalnya sebenarnya mubayyinun. Mubayyinun. Ini dia. Tetapi ini dalam i'lal, tasrif i'lal ya. Okey. Jadi apa namanya? Harokat kasroh ini ditransferkan ke depan. Dan yang sukun ini ditransferkan ke belakang, maka menjadi dari mubayyinun dia berubah menjadi mubinun. Itu adalah kaidah i'lal dia. I'lal dalam ilmu sharaf. Maka kata-kata mubayyinun dia berubah menjadi mubinun. Okey. Jadi kalau ini adalah abana bermakna menerangkan. Ya, abana ini bermakna menerangkan. Maka isim fa'ilnya adalah yang menerangkan. Yang menerangkan. Kalau dia menggunakan isim fa'il, dia boleh menjadi kata sifat. Bermakna yang menerangkan ya, atau yang terang. Yang jelas. Macam tu. Jelas. Okey, sekarang kita masuk ke komen ya. Ada yang komen? Ka'annahu akhuka. Ahadha sahih ya akhi? Ka'annahu akhuka. Anna, inna ka'anna. Anna, dia ka'anna ini, dia masuk kepada saudaranya inna. Jadi kalau inna itu adalah amil nawasikh, ya, itu dalam bab nahu amil nawasikh. Amil nawasikh ini dia yang mengganggu atau yang merubah perubahan pada mubtada dan khobar, ya, pada perubahan mubtada dan khobar. Nantilah ini tak akan kita bahas lama. Jadi amal inna itu dia menasabkan isim, merofakkan khobar. Jadi ka'annahu akhuka
itu adalah dalam ilmu nahunya, dalam tertib nahunya, dalam gramatikalnya itu dah betul. Ka'annahu akhuka. Seakan-akan dia saudara kamu. Ka'annahu akhuka. Mana yang menjadi isim anna? Ka'annahu. Mana yang menjadi khabarnya? Akhuka. Okey, akhu saja. Ka menjadi mudhafun ilaih. Okey. Jadi kalau misalnya pertanyaannya ka'annahu akhuka, ya, ahadza sahih? Ini. Betul ya? Betul, tak ada masalah. Jadi siapa yang bertanya tadi dari Puan Sun Milia, ya. Puan Sun Milia, kalau ayatnya ka'annahu akhuka dalam gramatikal nahunya dah betul. Alhamdulillah. Ya. Okey. Tapi saya tak tahu sebenarnya maksudnya. Kalau ada maksudnya lain, boleh komen, ya, boleh nanti Ustaz Agung atau Ustaz Farid yang jawab. Tetapi kalau nak bertanya ka'annahu akhuka itu sahih atau tak dalam gramatikal nahu, betul. Sahih. Okey, kita balikkan kepada ayat wama alaina illal balaghul mubin. Wama dan tidaklah. Dan tidaklah alaina atas kami. Dan maksudnya kami itu tidaklah kami illal balaghul mubin, terkecuali kami ini hanya menyampaikan apa yang jelas saja. Menyampaikan penyampaian yang jelas. Maksudnya ini adalah perkataan dari 3 orang yang mereka ayat-ayat sebelumnya yang mereka dustakan, ya kan? Ini adalah wama alaina illal balaghul mubin. Dan tidaklah atas kami ini kecuali kami hanya untuk menyampaikan saja. Pada siapa? Kepada kaum itu, kaum yang mendustakan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itulah kata dasar kita pada pagi hari ini. Dari saya, banyak maaf jika ada kesalahan dan salah-salah kata dalam menyampaikan. Jikalau ada yang tak paham lagi atau yang tak dipertanyakan, boleh tinggalkan di ruang komen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, telah kita senaraikan ayat pada Al-Quran dan semuanya ada dalam buku ini. Jadi memang tuan-tuan dan puan-puan yang sudah mempunyai buku ini itu alhamdulillah, boleh tuan-tuan puan-puan pelajar-pelajar di rumah terus cari ayat Al-Quran, lepas tu cari kata dasar dia, lepas tu sesuaikan dengan makna apa yang ada. Bagi yang belum mempunyai, boleh tuan-tuan puan-puan pesan ya pada kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, sila hubungi nomor yang ada di laman Facebook kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Angga, memberi penerangan pencerahan mengenai dengan kamus Al-Quran Al-Karim dan juga penerangan daripada surah Yasin. Alhamdulillah, sekarang kita pergi kepada bahagian yang kedua mengenai teknik ataupun kaedah yang mudah yang perlu dihadamkan oleh al-mustami'in, pendengar-pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita persilakan Ustaz Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan live pada pagi hari ini, kita boleh berkongsi kembali pada hari ini, iaitu perkongsian belajar bahasa Arab Al-Quran. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada kaedah terpilih 11, yang mana sudah 10 kaedah kita belajar, kita kongsikan dan kita fahami secara bersama-sama. Dari awal kita sudah belajar kata dasar, lepas tu ditambahkan lagi dengan section daripada Ustaz Angga. Lepas tu kita belajar huruf illah, yang mana huruf illah ni agak sedikit membuat kita sukar atau susah dalam mencari kata dasar. Lepas tu kita naik sedikit, kita mempelajari fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar dan wazan-wazan mereka semua itulah. Lepas tu kita belajar lagi fa'il,
ataupun simbol fa'il. Macam mana saja bentuk fa'il tu. Apa itu fa'il? Fa'il adalah pelaku dari kata kerja. Jadi semua kata kerja dalam bahasa Arab ada pelaku dia. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menjadikan yang tadi yang sebelum ni kata kerja dia tu macam mendengar, membaca, melihat, apa lagi, menulis dan lain-lain tu, itu tu masih kata kerja aktif nama dia. Dalam bahasa Arab kata kerja aktif itu diistilahkan ma'lum. Kata kerja aktif. Susunan kata kerja aktif ni dia ada kata kerja, ada fi'lun, ada kata kerja, lepas tu ada fa'ilun. Ada pelaku dia. Ni kata kerja. Ini aktif. Kata kerja aktif. Aktif. Contoh, saya pergi. Zahab tu, contoh. Zahab ni kan fi'il. Tu ni fa'il. Pergi. Saya melihat. Nazar tu, ra'aitu. Dalam surah Yusuf, ra'aitu ahada asyara kawkaban, Zat. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Ra'aitu. Ini kan masih fi'il madi kita ambil. Ra'aitu. Ra'ai ini fi'il dia. Tu ni fa'il dia. Ni makna dia melihat. Ini makna dia saya. Saya melihat. Melihat. Ini masih aktif. Kalau kita nak ubah, dia boleh diubah menjadi pasif. Boleh diubah jadi pasif. Pasif ni dalam bahasa Arab dinamai majhul. Majhul. Jadi pasif di sini ni melihat, di sini diubah, kalau diubah jadi pasif dia dilihat. Dilihat. Kalau di sini menulis, sini ditulis. Atau tertulis, boleh juga Kalau pakai boleh juga. Kalau sini mendengar, sini didengar atau terdengar. Kita ubah jadi pasif. Nama pasif dalam bahasa Arab dinamai majhul. Ma'lum, sini majhul. Sebab tu tajuk ke-11 muka surat 33, tajuk dia adalah majhul, membina kata kerja pasif. Jadi dia pasif, majhul, pasif. Jadi majhul tu makna dia pasif. Kalau dia sudah menjadi majhul, ini dah ada perbezaan sedikit. Kalau di sini ni fi'il dengan fa'il. Kalau majhul, dia tak ada fa'il. Tak ada fa'il. Tak ada fa'il. Macam mana tak ada fa'il? Jadi, apa yang gantikan fa'il? Kalau fa'il tak ada, siapa yang gantikan? Yang gantikan dia adalah naib fa'il. Sebab tu nama dia naib fa'il. Naib fa'il. Jadi, fa'ilnya tak ada. Tapi digantikan oleh naib fa'il. Jadi yang ada sekarang tu bukan fa'il lagi. Tapi, naib fa'il. Kalau di sini ni fa'il, sini naib fa'il. Contoh dia lah tuan-tuan dan puan-puan semuanya. Kalau kita ubah yarji'un. Dalam kitab tu ada walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyau wala yarji'un. Dan mereka tidaklah kembali. Mereka. Ini kan ada waw. Waw ni kut untuk mereka. Atau ramai. Mereka. Yarji' ni kalau tuan-tuan puan-puan cari makna dia apa? Maknanya kembali. Atau kembali. Makna dia apa sekarang? Wala yarji'un. Ada la sebelum ni. La yarji'un. Jadi la yarji'un
mereka tidak kembali. Mereka kembali. Kalau sini kau tak pakai la, mereka kembali. Kalau ada la sini, mereka tidak kembali. Sini ni kembali. Ini aktif. Aktif dia. Kalau kita nak ubah jadi pasif, maknanya dikembalikan. Macam mana bahasa Arab dia? Serupa. Wama liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. 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 Kalau yang ni masih dengan kata dasar yang sama dan sama-sama juga fi'il mudhari', tapi yang sini ni pasif. 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 Maka dia makna dia bukan kembali lagi. Dikembalikan. Dikembalikan makna dia. Bukan kembali. Dikembalikan. Itu dalam surah Yasin. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kalau yang di atas wala yarji'un. Yarji'un kembali. Mereka kembali. Tapi turja'un dikembalikan. Dikembalikan. Jadi perbezaan dia kembali dengan dikembalikan. Okey. Ada sedikit gempa. Okey. Okey, jadi itu. Jadi macam mana kita nak membina? Jadi itu sekarang ni soalan dia. Macam mana kita nak membina kata kerja pasif? Majhul ni macam mana nak bina dia? Kita dah tahu ni aktif dia. Macam mana nak ubah dia menjadi pasif? Macam mana nak bina dia jadi pasif? Bukan hanya membina rumah tangga, membina jadi pasif. Macam mana? Okey, itu kita nak belajar hari ini. Kalau fi'il madi, contohlah tuan-tuan dan puan-puan semua tahu bahasa Arab menulis atau mewajibkan adalah kataba. Contoh kita ambil kataba. Kalau kita, ini makna dia menulis atau mewajibkan. Ini aktif. Kita nak ubah menjadi pasif. Macam mana? Kita tengok di sini, muka surat 33. Dr. Marusli dah tulis untuk fi'il madi, cara nak membinanya adalah baris depankan huruf pertama. Mana huruf pertama? Kita cari huruf pertama. Yang kaf. Kaf ni huruf pertama. Kita baris depan. Bahagian depan. Okey, dah. Lepas yang kedua, apa lagi? Dr. Marusli cakap dalam kitab ni, dan huruf sebelum akhir sebelum akhir dibaris bawahkan. Mana huruf sebelum akhir? Ta. Yang ta ni kan bagi baris bawah. Berarti kutiba. Oh, sebab tu dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, itu dia. Saya pun baru tahu juga. Jadi kutiba. Jadi kutiba itu diwajibkan. Tapi kalau kataba itu mewajibkan atau menulis. Kalau kutiba diwajibkan. Ataupun ditulis juga boleh. Okey. Macam tu juga dalam apa? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Dzakirna kan? Dzakirna. Dzakirna min huma nusina. Dzakirna. Dzakirna tu asal perkataan adalah dzakara. Ni fi'il madi dia. Ingat, mengingatkan. Mengingatkan. Dzakara. Dzakara, mengingatkan. Dzakara yudzakiru. Tapi kalau kita nak ubah jadi diingatkan. Diingatkan. Macam mana? Macam tadi tu juga. Huruf pertama bagi baris depan. Baris depan kan huruf pertama. Okey, kita baris depan huruf pertama. Huruf pertama mana dia? Za. Lepas tu cari huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir dibaris bawah kan? Sebelum akhir kaf. Berarti yang atas ni letak bawah. Sabdu je jangan perlu letak bawah. Tak ada dalam bahasa Arab sabdu letak bawah. Sabdu letak atas je. Berarti dzukira. Dzukira berarti. Sebab tu dalam surah Yasin. Qalu ta'irukum ma'akum
in dzukirtum. Dzukir. Itu dari perkataan dzukira. Dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Dzukira. Yang mana kalau majhul kan ada di naib fa'il. Kalau dzukirtum mana naib fa'il dia? Tum ni. Tum ni. Tum ni jadi naib fa'il. Ini jadi naib fa'il dia, tum. Tum makna dia tu kalian. Jadi kalian diingatkan. Okey. Jadi itu cara-cara untuk yang fi'il madi, baru fi'il madi. Okey, baru fi'il madi. Lepas tu kita masuk untuk yang fi'il mudhari'. Macam mana pula untuk fi'il mudhari'? Fi'il mudhari'. Contoh dia contoh dia kita ambil contoh dia macam yarji'un tadi. Kita ambil dulu yarji'. Yarji' yang paling senang dulu. Yarji'. Ini contoh dia. Yarji'. Yarji' ni makna dia kembali tadi atau pulang. Yarji'. Sebab tu dalam Al-Quran wa ilayya marji'ukum. Dan Allah berfirman, kepadakulah kalian kembali. Yarji'u. Yarji'. Macam mana untuk fi'il mudhari' cara nak membina dia jadi pasif? Di sini ada al-mudhari', cara dia baris depankan huruf pertama. Baris depankan huruf pertama. Sama juga berarti ya. Berikan huruf pertama. Baris depankan. Okey. Lepas tu dan huruf sebelum akhir dibaris ataskan. Huruf di sebelum akhir dibaris ataskan. Mana huruf sebelum akhir? Jim. Baris atas. Berarti yurja. Sini kenapa pakai tu? Sebabkan itu tu berbeza lagi naib fa'il dia. Kalau sini yurja ni dia dikembalikan. Kalau sini ni kalian. Kalau tu dia tu kalian tu. Kalau pakai ta di awal fi'il mudhari' tu kalian selalunya. Kalian atau kamu. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, boleh ada soalan? Ada soalan sana? Tak ada. Atau dalam surah menolong, bahasa Arab dia kalau fi'il mudhari' dia adalah yansuru. Yansuru. Sebab tu dalam untuk kaum yang menolong kaum muhajirin ketika kaum muhajirin berhijrah tu dinamai kaum ansar. Dari kata dasar na, sad, nun, sad dan ra. Ansar. Sebab tu yang suruh ni makna dia menolong. Sekarang kita ubah, kita bina dia menjadi ditolong. Ditolong dia. Kita buat huruf depan bagi baris depan, huruf pertama bagi baris depan, huruf sebelum akhir bagi baris atas. Berarti yunsor. Yunsor. Sebab tu dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, wattakhazu min dunillahi alihatan la'allahum yunsor. Mereka itu la'allahum, semoga saja mereka yunsorun, ditolong. Mereka ditolong. Yunsor. Mereka ditolong. Jadi kalau ada pakai waw, mereka, ataupun kalian. Antara dua itulah. Atau dalam wasma'u wa ansitu la'allakum turhamun tu hadis atau ayat Quran? Ayat Quran. Lahu wa ansitu la'allakum. Al-Quran surah apa tak? A'raf. Okey, la'allakum turhamun. Turhamun. Turhamun ni pun juga tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Turhamun. Turhamuna. Ini pun juga pasif ni.
turhamun. Pasif tu. Ini pasif. Macam mana bentuk aktif dia? Bentuk aktif dia, turhamun ni maknanya dirahmati, dikasihi. Wa idza quri'al Quran, dan ketika Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka fastami'u lahu, maka semaklah, dengarkanlah. Dia berbeza antara sami'a yasma'u dengan istama'a yastami'u. Kalau sami'a tu dengar-dengar secara tak terlalu diperhatikan, tak lalu ambil berat. Tapi kalau Al-Quran dibacakan, kita kena dengarkan dengan elok-elok. La'allakum turhamun, di akhir ayat tu, la'allakum turhamun. Semoga saja kalian semua tu turhamun, kalian dikasihi atau dirahmati. Kalau pas aktif dia apa dia? Rahima yarhamu. Tarhamu. Rahima yarhamu. Tarhamu. Ni bentuk pasif dia, bentuk aktif dia. Tarhamun. Berarti rahima yarhamu, tarham. Rahima yarhamu. Ada ayat rahima yarhamu, yarhamu. Yarhamukumullah. Ustaz Farid, ada apa Ustaz? Yang yarhamu dalam Al-Quran, yarhamu yang aktif dia. Yarhamukumullah. Yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Yarham. Sana tu yarham. Wa yarhamu. Yu'adzibu man yasha. Yasha. Allah itu mengazab man yasha, sesiapa saja yang Allah kehendaki. Wa yarhamu man yasha, dan menyayangi dan merahmati sesiapa saja yang Allah kehendaki, man yasha. Jadi yarham. Kalau sana tu yarham, sini tarham. Jangan pening sangat dengan ta dengan ya, tu perbezaan dia. Sila buka kembali kaedah yang 11 semalam. Kalau pakai ta di awalan dia, makna dia apa? Kalau pakai ya di awalan dia, makna dia apa? Itu perbezaan simbol-simbol saja. Boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok balik tabel pada muka surat pada kaedah yang ke-10. Pada kaedah 10 muka surat 31. Okey. Itulah cara-cara untuk membina kata kerja daripada aktif menjadi pasif. Jadi kalau kita dah tahu kata kerja aktif dia, boleh kita ubah menjadi pasif. Okey? Okey. Lepas tu kita tengok latihan. Sebabkan dengan latihan inilah kita menghadamkan setiap kaedah-kaedah yang ada dalam kitab ni. Contoh, pilih kata kerja majhul bagi kata kerja yang diberikan. Yang pertama, kata kerja yang diberikan adalah anzara. Apa majhul dia? Majhul dia apa? Anzara. Kita kerjakan sama-sama. Saya bagilah tuan-tuan dan puan-puan jawapan dia dulu. Okey, anzara. Ni fi'il madi ke fi'il mudhari? Itu yang pertama kita kena tahu. Ini adalah fi'il madi, af'ala. Wazan dia, pola dia af'ala. Anzara. Kita dah tahu dia fi'il madi. Maka kita rujuk balik. Kalau kita tak faham sangat kaedah tadi, kalau belum kita hafal, kita rujuk balik kaedah dia. Muka surat 33. Fi'il madi macam mana cara dia? Baris depankan huruf pertama. Okey, kita baris depankan huruf pertama. Hamzah. Berarti un. Lepas tu apa lagi? Dan huruf sebelum akhir dibaris bawahkan. Huruf sebelum akhir mana dia? Berarti za. Baris bawah kan? Berarti unzira. Okey, unzira. Okey, itu contoh dia. Berarti yang mana jawaban dia? Kalau jawaban dia sini ada anzara dengan unzira, ada pilihan anzara dengan unzira. Yang mana satu? Berarti yang ni dia unzira. Okey. Contoh yang lain. Yungkidun. Yungkidun ni fi'il madi ke fi'il mudhari? Ada ya di awalan dia. Ada pakai waw nun pula lagi. Ni fi'il mudhari. Macam mana nak ubah jadi pasif? Okey, kita ambil. Yungkidun. Yungkidun. Okey, fi'il mudhari.
Okey. Fi'il mudhari'. Baris depan kan huruf pertama. Oh, huruf pertama dia dah baris depan. Dah, biarkan saja. Huruf pertama dah baris depan. Tak payah pula kita buat pula huruf baris depan satu lagi. Tak boleh. Tak ada. Tak ada dua kali baris depan. Baris depannya, kalau dah baris depan, biarkan saja. Lepas tu, huruf sebelum akhir di baris atas kan. Huruf sebelum akhir. Yang mana huruf sebelum akhir? Yang waw. Bukan yang waw ni. Yang waw tu bukan huruf sebelum akhir. Huruf waw dengan nun ni adalah huruf tambahan, imbuhan dia. Yang waw tu simbol untuk kata kerja semalam. Yang kita dah belajar simbol untuk kata kerja, simbol untuk pelaku. Semalam kita belajar. Kalau yang nun tu nanti kita belajar. Yang waw dengan nun ni adalah kata tambahan. Jangan ambil berat yang tu. Jadi kita ambil, berarti huruf terakhir dia adalah za. Huruf sebelum akhir yang mana? Yang qa ni. Berarti yang qa ni baris-baris atas. Berarti yunqadun. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Semoga mudah dipahami. Okey. Jadi kalau imbuhannya jangan ambil berat. Biarkan saja imbuhan dia tu. Jangan kira imbuhan tu. Okey. Sini mana tadi? Sini majhul. Ni kata majhul. Cari naib fa'il dia. Tuzlamu. Ini ada ayat dia. فَالْيَوْمَ لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Tuzlamu. Tuzlamu mana majhul dia? Nafsun. Ikut di atas ni. Kalau tujzauna ada waw. Berarti bolehlah tuan-tuan kerjakan. Jadi dia, naib fa'il tu sama dia. Cara sistem dia tu sama macam fa'il. Cuma perbezaan dia, naib fa'il ni kekasih dia adalah majhul. Kalau fa'il ni kekasih adalah maklum. Okey. Itu saja. Bulatkan pada kata kerja majhul. Cari kata kerja majhul di sini. Sila tuan-tuan dan puan-puan cari kata kerja majhul. Nombor 4, berikan kata kerja biasa bagi kata kerja majhul berikut. Ubah jadi kata kerja biasa. Qila berarti qala. Ini tuan-tuan dan puan-puan boleh cari dalam qala. Sini yuha berarti yuhi. Boleh tuan-tuan usahakan kerjakan. Semoga boleh dipahami. InsyaAllah apa yang kita belajar diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menambah pahala kita, yang semoga dengan pahala tersebut memudahkan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kesilapan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, kita pada hari ini kita pada sesi yang ketiga untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengikuti pengajian kita daripada awal ataupun baru saja beberapa minit mengikuti pengajian kita. Sekarang ni kita nak bincang satu perkataan yang sangat penting dalam Al-Quran, perbezaannya. Okey? Pada bahagian yang ketiga ni, tuan-tuan, puan-puan boleh melihat dalam muka surat yang ke-220. 200 berapa? 220 yang bawah sekali, tuan-tuan lihat. Apa perkataan dia? Iaitu sahib. Dan juga qarin. Dan satu lagi saya nak bagi penambahan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tambah lagi satu perkataan. Dalam buku ni bagi dua je, sahibun dan juga qarinun. Ada satu lagi perkataan dinamakan sebagai sadiqun. Qarinun, sahibun. Semua makna sama. Sahib berdamping, qarin berdamping, sadiq berdamping, orang yang berdamping. Orang berdamping, orang berdamping, orang yang berdamping. Sama. Cuma ini adalah isim fa'il, sifat musyabbahah, sifat musyabbahah. Tapi walaupun sifat musyabbahah isim fa'il, terjemah dia sama. Orang yang bersama, orang yang bersama, orang yang bersama,
orang yang berdamping. Okey. Sekarang ni kita lihat perkataan sahib, qarin dan juga sadiq. Ada perbezaan yang halus dalam Quran. Okey. Sekarang kita lihat bila sebut sahib, dia selalunya kawan. Kawan bila? Ketika mana kita perlukan dia ketika susah. Itu sahib lah sebab ada kalau kita perlukan dia ketika susah tu kawan kita. Kalau tak kawan, takkan kita nak minta tolong dia ketika kita susah. Okey? Ketika kita tak ada duit, kita akan jumpa dia. Ketika kita senang, lagi kena jumpa dia lah. Jangan senang kita tinggal dia. Lagi dalam Quran ada disebut tau. Ni semua ni daripada perkataan apa? Perkataan sahibah. Dalam Quran ada disebutkan walahum minna yushabun. Surah apa ni? Walahum minna yushabun. Yushabun majhul bermakna yuhfazun. Nampak yuhfazun. Tiadalah mereka dijaga daripada kami. Yushabun. Tiadalah mereka makna dijaga daripada kami. Yushabun bermakna yuhfazun. Okey? Maknanya hafizah, menjaga. Okey. Kalaulah kita sebut perkataan sadiq. Sadiq ni dia umum, kawan. Kawan ni dia umum. Ini dalam Quran dia datang dua perkataan je. Dua perkataan je sadiq. Apa dia? Dalam surah Asy-Syu'ara 5 lai. Ada orang tanya saya dia tanya, ustaz sebut 2 lai semuka, 3 lai semuka, 9 lai juzuk. Macam mana tu? Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap satu juzuk dia ada 10 lai. Okey. Contohnya saya kata 2 helai semuka. Juzuk 2 helai semuka. Tuan-tuan carilah juzuk 2. Okey, sini juzuk 2. Okey, 1 helai, depan belakang 1 helai. Kemudian buka lagi. Depan belakang 1 helai dah 2 helai. 1 helai, 2 helai, di sini semuka. Jadi makna 2 helai semuka. Juzuk 2 helai semuka. 1 helai, 2 helai semuka. 2 helai semuka. Kita panggil 2 helai plus 1 muka, 1 page. Kalau saya kata 9 helai 1 muka, makna 9 helai juzuk 2 plus tambah 1 page sebelah kiri. Okey, itu maksud dia. Kadang-kadang tuan-tuan tak apa faham. Saya kata 3 apa benda, ustaz kata 3 helai, 4 helai, juzuk 3, juzuk 4. Okey. Sekarang kita lihat perkataan muka surat 220. Sebelum daripada tu saya suka mengingatkan tuan-tuan dan juga puan-puan, siapa yang tak ada buku ni bolehlah buat tempahan. Di admin kita akan masukkan nombor telefon semua, tuan-tuan boleh hubungi untuk dapatkan buku ni. Sangat penting kalimah-kalimah Quran, vocabulary Quran untuk kita hadamkan. Okey, dalam Quran yang datang perkataan sadiq ada 2 je. Sadiq ni makna kawan. Dalam surah Asy-Syu'ara 5 lai. Juzuk 19. Tuan-tuan buka lah juzuk 19, cari yang mana satu juzuk 19. 1 lai, 2 lai, 3 lai, 4 lai, 5 lai. Yang ke-5 lai tu tuan-tuan kena cari. Ayat tengah-tengah tu ada perkataan fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Orang kafir dekat hari akhirat nanti, ketika susah mereka nak minta tolong lah. Quran kata apa mengenai orang kafir? Fama lana min syafi'in, tiadalah bagi kami, Allah Ta'ala kata, min syafi'in, daripada orang yang dapat beri syafaat kepada kamu wahai orang kafir, untuk selamatkan kamu daripada api neraka Jahannam.
wala sadiqin hamim. Kawan yang betul-betul hamim, rapat dengan kamu pun tak ada ke akhirat nanti nak selamatkan kamu. Nampak digunakan apa? Sadiq. Sadiq ni mana apa? Kawan yang betul-betul rapat. Kawan yang betul-betul rapat. Lagi satu perkataan dalam Quran ada dua. Apa satu lagi? Tuan-tuan ingat satu lagi? Satu lagi di dalam surah juzuk yang ke berapa? 18. Juzuk 18. Tuan-tuan kena buka 8 lai 1 muka surat. Macam mana 8 lai 1 muka surat tu? 8 helai 1 juzuk, cari tuan-tuan cari juzuk 18. 1 lai, 2 lai, 3 lai, 4 lai, sampailah 8 lai. Oh ni 8 lai plus 1 page lagi. Itu dipanggil 8 lai 1 muka. Jadi muka sebelah kiri tuan-tuan cari. Ada perkataan, ayat tu panjang tau, lebih separuh muka. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. Nampak? أو صديقكم. Nampak? أو صديقكم أو ما ملكتم أو ما ملكتم أو ما ملكتم mafatihahu aw sadiqikum. Apa yang kamu miliki, kunci ataupun kawan kamu. Maksudnya kamu seperti mana kamu memiliki kunci rumah kamu, kamu juga boleh memiliki kunci rumah kawan kamu. Dengan izin dia lah, kalau dia bagi, kamu boleh masuk rumah dia. Dia bagi kunci, kamu masuklah rumah dia. Sebab kawan kamu ni, kawan kita tak berkira dengan dia. Contoh dia kata dia nak makan tengah hari rumah kita bagi kunci. Tengok apa yang ada dalam petaih, makanlah. Kita tak berkira dengan dia. Sebab tu ayat ni Quran awal-awal, laisa 'alal a'ma harajun. Tak berdosa tau. Sebab adat orang dahulu, dia pergi rumah mak makcik dia makan, rumah pakcik dia makan, tak perlu pun orang tu persilakan. Makan. Itu adat orang dahulu. Mana tak berdosa, Quran kata laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum. Rumah mak kamu, ayah kamu, makcik kamu sebelah ayah, makcik sebelah mak. Kita pergi rumah mereka makan. Tak perlu minta izin. Tapi itu adat zaman dululah. Zaman sekarang kena minta izin juga. Tak boleh kita pelahap semua benda. Pergi rumah mak mertua ke, pergi rumah makcik, pakcik, semua kita pelahap makan. Sebab Quran kata mengikut adat yang dahulu, tak berdosa. Boleh makan. Tapi zaman sekarang tak berdosa juga, kena minta izin. Loh, kalau mereka bagi makan. Kalau tak bagi makan, tak payahlah makan. Jadi sadiqikum ni kawan kamu. Kamu memiliki kunci rumah kamu. Kamu juga seolah-olah memiliki kunci rumah kawan kamu. Boleh masuk rumah kawan kamu. Ni makna kawan yang betul-betul rapat lah. Itu dia kedua perkataan sadiq. Sadiqin hamim atau sadiqikum. Okey. Surah An-Nur ni petikan daripada surah An-Nur. Surah An-Nur ni tuan-tuan sebagai satu nasihat lah kepada tuan-tuan dan juga puan-puan. Banyak hukum hakam kemasyarakatan, hukum kita mengenai dengan sosial, semuanya berada dalam surah Nur. Saya nasihatkan tuan-tuan, jemput seorang ustaz ataupun kuliah di masjid-masjid surau-surau, bacakan surah Nur tafsir. Cukup beri manfaat, benefit yang begitu banyak, dan nilai-nilai mutiara dalam surah An-Nur. Banyak hukum, sama ada sosial, hubungan kekeluargaan dan sebagainya, semua dalam surah An-Nur amat penting. Jadi tuan-tuan, kalau musim Covid tak ada ustaz nak mengajar ni, tuan-tuan bacalah sendiri. Buka balik tafsir. Bahasa Melayu ada, tuan-tuan baca seseorang. Lepas tu berguru pula. Jangan baca seseorang, kita faham, kita hurai. Kita baca seseorang, kemudian kita berguru tengok. Okey.
Yang penting persediaan sudah ada, kita dah baca banyak lah. Kemudian kita berguru je lah. Okey, ni perkataan sadiq Sadiq malak, nampak? Sadiq. Ni dua perkataan. Perkataan sahib dengan qarin ni begitu banyak dalam Quranul Karim. Okey, sekarang sadiq kita dah habis dah. Kita boleh padam sadiq ni. Sekarang saya nak hurai kepada tuan-tuan perkataan sahib dan juga perkataan qarin. Sekarang saya suka untuk menyebutkan perkataan sahib dulu. Sebelum kita sebut qarin. Tuan-tuan kena fokus perkataan sahibun sebelum masuk perkataan qarin. Sahib ni banyak dalam Quran. Sahib ni sebagai pengetahuan dan juga pemahaman tuan-tuan mengenai dengan sahib ini, dia ada dua makna. Satu dipanggil sebagai mu'abbad. Mu'abbad ni apa? Mu'abbad ni maknanya kekal selamanya. Hubungan ni hubungan kekal selamanya. Satu lagi dipanggil sebagai mu'aqqad. Okey. Mu'aqqad ni makna apa? Mu'aqqad ni adalah makna dia yang sementara. Dia hubungan sahabat tapi sementara. Seperti mana tuan-tuan, rakan seofis ni, berapa lama tuan-tuan nak kerja? Mungkin sampai 60 tahun tuan-tuan pencen, tinggalkan ofis. Ataupun tuan-tuan kerja, kontrak di tempat kerja tuan-tuan 10 tahun je. Kemudian, pindah ke tempat lain. Itu dipanggil mu'aqqad lah. Makna yang bertempoh. Dia tak lama. Tak selamanya. Okey, dalam Quran, bila sebut saja perkataan sahib, kita tengok yang mengandungi perkataan mu'abbad ataupun ad-daim, yang selamanya. Apa dia? Dalam Quran, tuan-tuan boleh buka dalam suratul Luqman, juzuk 21. Apa dia? Nampak wa sahibuhuma. Nampak? Sementara saya nak tulis ayat Quran ni, saya nak bagi tahu page berapa. Surah Luqman, tuan-tuan buka satu lay. Bukan juzuk bukan juzuk 21, juzuk 21. Saya tak kata bermula pada juzuk 21, saya kata bermula daripada surah Luqman. Surah Luqman juzuk berapa? 21. Tuan-tuan buka satu lay. Page pertama, kedua. Page yang kedua surah Luqman. Di tengah-tengah tu tuan-tuan akan jumpa wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi ni bukan awal ayat tau. Tuan-tuan jangan carilah awal ayat, memang tak jumpa. Okey. Okey. Sementara saya tulis ni, tuan-tuan dah boleh jumpa dah tu. Okey. Okey. Wasahibuhuma. Nampak tak perkataan sahib? Daripada sad, alif, ha, ba. Sahibuhuma. Di sini daripada sahiba. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Berdampinglah, bersahabatlah dengan kedua ibu bapa kamu di kehidupan dunia dengan cara baik. Tak kira ibu bapa Islam, kafir, murtad, ibu bapa itu Kristian, apa lagi? Ortodok, yang tegar, Nasrani tegar, tak kira apa pun yang ada, tetap kamu hendaklah berdamping dengan kedua ibu bapa kamu. Huma ni kedua ibu bapa. Berdamping macam mana? Ma'ruf, dengan cara yang baik. Tak kiralah dia seorang penjahat, ibu bapa seorang penjahat ataupun seorang pencuri, itu pencuri itu dia mencuri dan sebagainya, itu dia dengan Allah Taala lah. Tapi kita sebagai seorang anak, penghormatan wajib kita berikan. Nampak inilah kita panggil mu'abbad. Sahib, berdamping. Quran kata kamu berdampinglah kedua ibu bapa kamu. Ini sahib, ini fi'il amar, suruhan. Hendaklah kamu berdamping, bersahabat, bersama dengan kedua ibu bapa kamu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi inilah hubungan, tak ada siapa yang dapat memisahkan hubungan anak dengan bapa. Ibu dengan hubungan anak dengan ibu ataupun anak dengan bapa. Tak kiralah kita buang saja ke akhiran, tetap Islam mengiktiraf dia adalah ayah kamu. Kamu campak ayah kamu dekat tengah laut, tetap Islam mengiktiraf itu adalah ayah kamu. Tak, itulah dipanggil mu'abbad. Tak ada siapa dapat pisahkan antara ibu dan juga ayah.
Ibu ayah mertua pun sama juga. Ibu mertua, ayah mertua tak akan batal air sembahyang selama-lamanya. Kamu dah cerai isteri kamu. Ibu mertua kamu, kamu salam tak batal air sembahyang. Sebab apa? Dia tetap hubungan ibu selamanya. Tak ada siapa dapat cincang putuskan hubungan tersebut. Boleh Jadi dalam ayat ini, ayat yang pertama, Allah Ta'ala nak bagi tahu inilah hubungan yang kamu perlu damping selama-lamanya dengan cara yang baik. Perkara yang kedua, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan juga perempuan, hubungan yang selama-lamanya di dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh buka juzuk yang kelima. Tuan-tuan dengar perhati elok-elok. Jangan tuan-tuan kata, Ustaz Farid saya tak faham. Semenjak daripada first pengajian sampai sekarang saya tak pernah faham. Apa itu 2 lais muka, apa itu 4 lais muka, saya tak faham. Saya nak bagi tahu ni, juzuk yang kelima, tuan-tuan buka cari juzuk yang kelima. Wal muhsanatu minan nisa. Tuan-tuan buka 1 lay 1 muka surat. Apa itu 1 lay 1 muka surat? 1 lay depan dan belakang. Page depan belakang dipanggil 1 lay. Plus 1 page. Maknanya 3 muka surat lah. 1 lay plus 1 muka surat dipanggil page yang ketiga. Di tengah-tengah tu, tuan-tuan akan nampak ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan sembahlah Allah, jangan syirikkan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian ada ayat apa dah? Wasahibi bil jambi. Nampak? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili apa dah? Tak ada. Juzuk kelima 1 lay semuka. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Lagi? Wabil walidaini ihsana wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakini wabnis wal yatama wal masakini wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil. Nampak was-sahib? Okey, wal jari dhil qurba. Wal jari dhil qurba siapa? Jiran, kaum kerabat yang dekat lah. Wal jari dhil qurba wal jaril junub. Wal jaril junub ni siapa? Jiran sebelah kamu. Wal jaril junub. Tengok tafsir lah. Mungkin jiran sebelah rumah yang dekat. Ataupun wal jaril junub adalah kawan sebelah lambung kita. Siapa? Isteri kita lah. Kena buat baik. Isteri kita, siapa lagi duduk sebelah lambung kita? Isteri kita lah. Wal jaril junub. Kemudian wasahibi bil jambi. Kawan yang jambi, sebelah kamu, kawan sebelah. Kena lihat tafsir juga. Mungkin kawan satu office, kawan satu kerja dan sebagainya lah. Sebab dia dekat-dekat tu makna dia. Tapi kalau lihat di sini, kita lihat wasahibil bil jambi ni maknanya hak jiran. Jiran. Tak kira lah. Selagi mana kamu berjiran, sudah pasti kamu ada hak ke atas jiran tersebut. Apa maksud hak? Tak boleh lah buang sampah tepi rumah dia, parking kereta tepi rumah dia. Tak boleh jugalah kamu buat bising pada waktu malam, nak pindah rumah pukul 2 pagi angkat barang, tak boleh lah. Sebab jiran ada hak ke atas kamu. Masak sedap-sedap, bau, satu derek rumah bau, tak nak hantar makanan, buat kenduri besar-besaran, jemput orang yang jauh-jauh, satu taman tak jemput seorang pun. Itu semua mereka ada hak. Kalau kamu tak nak menjaga hak jiran, beli rumah di tengah-tengah sungai ataupun tengah-tengah lautan ataupun di tengah-tengah hutan, kamu tinggal di sana, tak ada hak jiran. Jiran kamu hanyalah dengan binatang-binatang sekeliling kamu. Sebab setiap manusia yang duduk di bandar, duduk di kampung, sudah pasti di sekelilingnya ada jiran dan hak menjadi satu tuntutan dan tanggungjawab kepadanya untuk menjaga hak jiran. Jadi itu adalah mu'abbad. Selamanya, selagi mana kamu duduk rumah kamu, mesti ada jiran.
Macam mana tak ada jiran? Kubur pun ada jiran tau. Tapi kubur tak boleh nak hak jiran lah. Sebab kubur kita dah mati. Tapi tetap sebelah kita ada orang. Tak ada orang kubur tengah-tengah lautan. Tak ada. Jadi maknanya ini adalah mu'abbad yang selama-lamanya. Nampak Kemudian saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang ketiga ada membawa bermaksud selama-lamanya juga, adalah ayat yauma yafirul mar'u min akhihi. Wa ummihi wa bani wa sahibatihi. Nampak, wa sahibatihi wa bani. Tuan-tuan nampak, wa sahibatihi wa bani. Mana perkataan dia ini? Kita nak sebut ni sahibah. Sahibah, sahibun. Nampak Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ni surah apa ni? Surah Abasa wa Tawalla. Juzuk ke berapa? Juzuk ke-30. Tuan-tuan bukalah surah Abasa. Abasa wa Tawalla surah apa? Surah Abasa. Surah Abasa. Surah Abasa. Tuan-tuan buka. Surah Amma Yatasaalun surah pertama, surah kedua Wan Nazi'ati Gharqa, surah yang ketiga Abasa wa Tawalla. Tuan-tuan buka. Di satu page je muka surat, jangan tuan-tuan tanya page ke berapa Abasa wa Tawalla, tak ada, di satu page je. Kat belah-belah bawah tu. Pada hari yauma yafirul mar'u min akhihi, setiap seseorang akan lari, pada hari yang setiap orang akan lari. Lari daripada siapa? Min akhihi, daripada saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ibu lari daripada anak, anak lari daripada ibu. Kalau dekat dunia kita lihat anak kita kena gigit anjing, emak kita kena kacau, kena ragut, kita tak akan berdiam, kita akan tolong. Tapi dekat akhirat kita tak boleh tolong. Kita akan lari untuk selamatkan diri kita. Sebab di akhirat kita tak fikir dah orang lain. Kita hanya fikir aku ni selamat ke tak? Aku ni selamat ke tak? Tak fikir dah orang lain. Sebab tu tak perlu fikirlah macam mana kita dalam keadaan telanjang akhirat, kaki ayam, tak ada pakaian, malu ke tak malu ni? Tak fikir, orang tak fikir malu dah. Orang fikir dia selamat. Itu yang mereka nak. Mereka tak fikir malu tak malu. Tak fikir dah aurat tak aurat. Tak fikir nak tengok orang punya ke kita punya. Yang penting aku selamat. Itu je kita nak. Okey. Wa sahibatihi wa bani. Sahibah maksud apa? Sahibah ni isteri. Isterinya dan anaknya. Isteri pun akan lari daripada suami. Tuan-tuan kena ingat bila mana di kehidupan dunia ada akad nikah kahwin, akad perkahwinan. Akad perkahwinan ni ada yang berjalan di atas sunnah. Maknanya memang dia akad nikah nak ikut sunnah, nak menjaga hubungan, nak menjaga isteri dengan baik dan sebagainya. Ada orang dia menikah nak buat jahat dengan isteri dia. Ada orang menikah, isteri nak buat jahat dengan suami dia, nak kikis harta semua. Tetap hubungan perkahwinan tu sah. Tak kiralah apa jua hubungan perkahwinan yang ada kehidupan dunia, tak siapa boleh putuskan. Tak kiralah mak ayah, adik-beradik, bila mana dah akad tak ada siapa boleh putuskan. Melainkan suami itu yang kena lafaz talak, ataupun yang memutuskan hubungan suami isteri adalah kematian. Itu sahaja. Tak kira atas apa dibina perkahwinan tersebut. Kemudian perkara yang kedua, tuan-tuan perlu ingat, bila mana suami di kehidupan dunia tugasnya menjaga isteri sebagai hami. Hami ni makna apa? Hamin, penjaga kepada isteri. Tapi bila di akhirat nanti, tanggungjawab tugasan tersebut telah dilepaskan. Dia tak fikir dah isteri dia fikir diri dia nak selamat. Okey? Jadi sahibatihi, isterinya akan lari daripada suami, suami akan lari daripada isteri, wa bani, anak akan lari juga. Kita tak fikir dah anak. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga hubungan ini adalah hubungan yang kekal selamanya. Selagi mana ibu bapa, itulah ibu bapa kita di dunia dan akhirat. Selagi mana itulah isteri kita, maka itulah isteri kita sampai ke akhir hayat. Sekiranya itulah jiran kita, maka selamanya jiran kita selagi mana dia duduk di situ. Tidak bertempoh. Bertempoh dia akan tamat bila dia dah pindah. Untuk pengetahuan, sebab apa dia letakkan sahibah?
Tuan-tuan kena tahu yang pertama sekali singular ataupun mufrad sahibun. Sahibun seorang sahabat. Plural dia banyak. Plural dia ada kata suhbatun. Suhbatun plural. Ada yang mengatakan suhbun plural. Sebab tu tuan-tuan baca Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat-sahabat ni jamak kepada sahib. Sahabat-sahabat Nabi. Nampak? Sahib. Jamak dia sahbun. Ada yang kata jamak dia apa lagi? Istihabun. Banyak Ada yang kata jamak dia adalah apa? Ashabun. Pendek kata jamak ataupun plural bukan satu, dia banyak. Sahibun jamak dia suhbatun. Sahibun jamak dia sahbun. Sahibun jamak dia sihabun. Sahibun jamak dia ashabun. Semua adalah plural jamak. Satu orang sahabat. Ini untuk lelaki muzakkar. Kalau perempuan, nampak Kalau perempuan dipanggil sahibatun. Plural je ada dua saja. Dia tak macam lelaki. Lelaki plural banyak. Tuan-tuan nampak tak lelaki ni plural sampai 4. 1, 2, 3, 4. Nampak? Sebab tu lelaki boleh berpasangan sampai 4. Sebab dia ada plural banyak. 1, 2, 3, 4. Tapi perempuan boleh 2 je. Sebab apa tak 2? Bila mati suami dia boleh kahwin 1 je. Tak boleh kahwin lebih. Jadi sahibatun jamak dia apa? Jamak dia ada 2. Yang pertama sahibatun. Boleh? Sahibatun. Dan yang keduanya jamaknya ada apa? Adalah sawahib. Boleh? Inilah jamak sahibatun, sahibatun ataupun sawahibu. Tak boleh baca sawahibun sebab dia ismul ladzi la yang sarif. Hanya boleh dibaca dengan apa? Dengan perkataan, tak boleh baca dengan tanwin. Dia kena baca dengan mufrad. Dengan apa? Dengan tak boleh tanwin lah. Baris satu je. Okey. Sekarang kita dah bincang habis ni. Bincang apa? Habis mu'abbad. Mu'aqqad tak habis lagi. Mu'aqqad ni banyaklah. Cuma tuan-tuan kena faham Sekarang kita baru masuk perkataan satu. Perkataan iaitu sahibun. Iaitu untuk mu'abbad. Hubungan yang selamanya ada 3. Ibu bapa, jiran tetangga dan juga isteri. Yang mu'aqqad ni banyak. Dalam Quran kita akan bagi contoh insya-Allah. Okey, kita padamlah dulu. Supaya tuan-tuan tak pandai, tak serabut Tuan-tuan kena buat nota lah. Sebab kalau tak buat nota tak boleh ingat kot. Saya pun tak boleh ingat ni. Malaikat Allah Taala bagi saya ingatlah ni. Okey. Mengenai dengan perkara yang kedua yang hubungan yang sementara. Ini banyak Tuan-tuan ni banyak. Tuan-tuan lihat hubungan yang sementara. Sahabat. Dalam surah Al-Kahfi. Tuan-tuan tanya saya surah Kahfi. Okey, juzuk yang ke-15. 10 lai. Tuan-tuan buka 1 lai, 2 lai, 3 lai. Sampailah page yang terakhir juzuk 15. Page yang terakhir juzuk yang ke-15. Tuan-tuan faham Muka surat yang terakhir juzuk yang ke-15. Tuan-tuan akan jumpa apa? Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Qad balaghta min ladunna dhikra. Okey. Ni kisah apa ni? Kisah antara Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan juga Khidir ataupun Khadir alaihi salatu wasallam. Okey? Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Khidir kata, okey, sekiranya qala in sa'altuka an syai'in ba'daha, bukan Khidir, Nabi Musa alaihi salatu wasallam kata, sekiranya aku tanya kepada kamu wahai Khidir, selepas daripada ini aku tanya kamu, fala tusahibni, jangan kamu berdamping dengan aku lagi. Sebab Nabi Musa nak belajar dengan Khidir alaihi salatu wasalam.
Jadi Khidir kata kamu tak mampu ni nak berdamping aku. Aku ni luar biasa, kamu tak mampu nak berdamping aku. Sebab syariat yang kamu bawa berbeza dengan apa yang ilmu yang ada pada aku. Okey, tak apa. Nabi Musa kata, tak apalah. Sekiranya aku tanya satu soalan kepada kamu. Selepas daripada ini, jangan kamu dampingi aku. Tusahibni, jangan kamu jadi kawan baik aku. Jangan kamu jadi kawan aku. Mana mufaraqah? Mufaraqah apa? Tinggalkan aku. Pisah, kita dua pisah. Okey? Dan Nabi Musa merayu kepada Khidir. Sekiranya aku tanya selepas ni satu soalan, kamu jangan lagi bersahabat dengan aku. Fala tusahibni qad balaghta min ladunna zikra. Ini bukan juzuk yang ke-15 page terakhir tau. Juzuk yang saya minta maaf Juzuk yang ke-16 page yang pertama ayat yang kedua. Baru betul. Kita bagi jelas sikit juzuk yang ke-16 page yang pertama ayat yang kedua. Bukan ayat tertulis nombor 2, ayat yang kedua daripada page juzuk yang ke-16. Okey. Lagi dalam surah Kahfi juga ada juga perkataan ni selain daripada kisah ni, kisah dua orang sahabat. Adik-beradik. Seorang kafir, seorang Islam. Apa dia tu? Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfah. Okey. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Kemudian ayat lepas dia, ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا qala lahu sahibuhu. Sekali lagi dia ulang. Nampak? Ini kisah ni, tuan-tuan boleh tengok tafsir lah. Saya nak hurai nanti habis masa, orang bising lama sangat Ustaz ambil masa lama sebab kuasa pada saya, tuan-tuan. Saya sebagai moderator. Jadi kuasa pada saya. Saya boleh habiskan bila-bila masa. Okey. Jadi sahibuhu ada dua tadi. Ini kisah tuan-tuan rujuk dalam tafsir, tengok terjemahan semua. Iaitu kisah dua orang adik-beradik. Satu adik-beradik ni miskin. Ayah dia mati, tinggal banyak harta. Yang kafir ni, dia enjoy habis harta dia. Dia beli macam-macam kebun, dia hias cantik macam syurga. Yang seorang lagi dapat harta dia sedekah. Tak ada duit dia, sedekah. Jadi, inilah perbezaan. Sahibuhu ni makna adik-beradik seorang lagi. Adik-beradik seorang lagi. Seorang kaya, seorang miskin. Jadi sebab tu dia kata wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dari segi pengaruh aku lebih banyak, dari segi harta pun aku banyak. Nampak? Disebut sahibuhu. Kemudian yang seterusnya, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Yusuf. Ada disebut dalam surah Yusuf. Apa dia dalam surah Yusuf? Dalam surah Yusuf dia kata ya sahibai sijni amma ahaduhu ya sahibai sijni. Sijni mana apa? Penjara. Wahai ya sahibai. Surah Yusuf sementara saya tulis tu, boleh saya nak bagi tahu sikit page yang ke berapa? Ini adalah 9 lai plus satu muka. 9 lai. Juzuk yang ke berapa tu? Juzuk ke-12. Juzuk ke-12, tuan-tuan cari 12. Buka 9 lai. 9 lai plus tambah satu muka surat. Maknanya 9 lai satu muka. Ayat nombor 2 ke 3 tu, tuan-tuan akan nampak. Ya sahibai sijni.
A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai tuan penjara. Nampak? Sahibai sijni. Tuan sahibai. Okey, as-sijni. Sahabat penjaraku. Okey. Nak bagi tahu, wahai sahabat penjaraku. Sekarang ni dia sahabat penjara ni adakah selamanya? Tak. Dia muaqqat lah, selagi mana duduk dalam penjara. Keluar penjara tak jadi sahabat lah. Macam ni. Sahabat. Jadi sahabat, jadi kawan, jadi adik-beradik ni. Bila adik-beradik ni? Sebab dia, ada kata adik-beradik lah. Ada kata kawan. Jadi sebab apa? Perbezaan mereka berdua sebab Islam kafir. Satu lagi surah apa dia kita sebut? Surah Kahfi, Nabi Musa dan juga Khidir. Mereka tidak lagi berkawan, berdamping berdua, bertempuh. Sebab apa? Telah melanggar janji. Nabi Musa melanggar janji. Bila Nabi Musa dah melanggar janji, tak boleh lagi untuk bersahabat dengan Khidir. Ini semua muaqqat yang bertempuh. Ini semua bertempuh. 3 ayat yang kita bacakan. Surah Yusuf, surah Kahfi ada 2. Tuan-tuan rujuk ayat ke berapa saya tak sebut lah. Sebab saya bukan penghafal ayat. Bukan penghafal nombor ayat. Nombor-nombor ni bukan bidang saya. Bidang apa? Muhasib. Accountant tu bidang dia, nombor-nombor. Sebab tu saya tak hafal nombor Al-Quran. Tuan-tuan tanya saya, juzuk yang kedua tu ayat ke berapa surah Baqarah? Saya tak ingat, saya tak tahu. Sebab bukan bidang saya, di luar bidang. Nombor ni hanya bidang accountant je. Sebab dia bermain dengan nombor. Saya bukan bermain dengan nombor, sebab itu bukan bidang saya nombor-nombor ni. Bahkan saya pening kepala tengok banyak nombor. Okey. Sekarang habis Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan, sekarang ni kita habis mengenai dengan sahib. Kita sebutkan ada sahib yang bermakna selamanya, ada sahib yang bermakna untuk hubungan yang sementara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rujuk refer kepada muka surat 220 buku Ustaz Wan Rosli. Kita bincangkan tadi perkataan sahiba. Sahiba dah habis, sahibun dah habis. Yang perkataan kita tak bincang lagi adalah perkataan qarin. Perkataan apa? Qarin. Qarin ni siapa? Manusia ke jin ke malaikat ke apa? Ke halimun nasi? Jadi qarin ni siapa dia? Kita kena tengok ayat Quran dulu. Tak boleh nak tanya saya macam tu je. Kita lihat ayat Quran dulu. Dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat ni juzuk 23. Juzuk 23. 3 lay juzuk 23. Bawah sekali tuan-tuan nampak. Juzuk 23 bawah tu. Juzuk 23 3 lay bawah. Ada ayat dia qala qailum minhum inni kana li qarin. Inni kana li qarin. Qarin ni siapa ni? Qarin di sini adalah bermaksud siapa dia? Adalah bermaksud manusia. Qarin di sini maksudnya manusia. Ins, manusia. Nampak? Qala qailum minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun qala hal antum muttali'un walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Lakuntu minal muhdarin itu adalah qarin juga tapi di kalangan manusia dan juga jin. Manusia dan juga jin. Dia ada 2. Okey? Kemudian dalam ayat yang seterusnya, bukan manusia dan juga jin, kita panggil manusia dan syaitan. Syaitan. Terjemahan ni kalau saya nak baca panjanglah. Tuan-tuan tengok sendirilah. Saya dah bagi tahu page lah, tuan-tuan baca pelan-pelan sebab masa dah suntuk lah. Walaupun kuasa di tangan saya, masih ada pertimbangan lah. Okey. Yang seterusnya dalam surah apa?
Dalam surah Az-Zukhruf, juzuk 25, tuan-tuan buka juzuk 25, 5 lay satu muka. 5 lay juzuk 25 plus satu page, satu muka surat. Belah kiri Tuan-tuan nampak ayat wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Nampak? Fahuwa lahu qarin. Qarin di sini bermaksud apa? Jin. Nampak? Qarin di situ maksud apa? Jin. Surah Zukhruf Okey. Qarin ni makna berdamping sama sahibun makna berdamping, qarin makna berdamping. Sebab tu budak-budak bayi ketika mana dilahirkan dia akan menangis. Sebab apa? Berdamping bersama dia qarin. Syaitan qarin. Dalam hadis ada sebut syaitan qarin. Syaitan akan sentuh dia. Sebab tu dia akan menangis. Tak ada budak-budak tak menangis lahir. Baby keluar daripada perut ibu, daripada laluan dia, tak ada yang tak menangis diam. Kalau tak menangis tu ada something bisu ke apa tak tahu tapi memang akan menangis. Sebab apa? Syaitan sentuh dia. Melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala peliharalah. Bukan satu kecacatan, tapi satu kemuliaan untuk Nabi. Tapi manusia biasa lahir je ke dunia dia akan menangis. Sebab ada bersama dia qarin, syaitan sentuh dia, kacau dia. Ketika lahir syaitan dah kacau lah. Itu tak kehidupan dunia lagi. Ketika lahir pun syaitan dah kacau. Tuan-tuan bayang ketika mana umur 4 tahun, 5 tahun, ketika naik remaja, ketika naik dewasa, ketika dah berkahwin, ketika dah ada anak cucu. Tuan-tuan bayangkan betapa lamanya syaitan berdamping dengan dia. Ada lagi ayat. Qala qarinuhu wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid wa qala qarinuhu. Nampak qarin juga? Hadha ma ladayya atid. Ini boleh makna dua. Makna jin boleh, makna manusia pun boleh. Lagi wa qayyadna, ini juzuk apa? Surah Qaf, juzuk 26. Juzuk 26 tuan-tuan buka 9 lay tepat tengah-tengah. Ada wa qala qarinuhu. Juzuk 26 9 lay tepat Bateri 13 sempat lagi bateri. Okey. Kemudian surah apa? Wa qayyadna lahu. Juzuk 20. Ni juzuk apa? Juzuk 26 9 lay. Ini adalah juzuk 24 9 lay. 24 9 lay juga ni 9 lay 9 lay. Wa qayyadna lahum. Okey. Wa qayyadna lahum qurana. Nampak Wa qayyadna lahum qurana. Qurana ni adalah plural. Plural kepada siapa? Nampak Kamera nampak? Qurana jamak kepada siapa? Jamak kepada qarin. Mana plural kepada qarin. Singular dia adalah qarin, plural dia adalah qurana. Ini pun maksudnya jin boleh, manusia pun boleh. Kadang-kadang maksud jin, kadang maksud manusia. Okey. Satu lagi, wa man yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Wa man yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Juzuk apa Juzuk kelima, kalau tak salah saya lah. Juzuk kelima tuan-tuan buka 2 lay. Wa man yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. 2 kali Allah Taala sebut. Ada makna jin, ada makna manusia. Okey. Nah, itu juzuk yang kelima lay, juzuk yang kelima. Tuan-tuan buka 1 lay, 2 lay. 2 lay tu helaian yang kedua tuan-tuan akan nampak. Okey. Ini perkataan qarin. Pendek kata, qarin ini semua tak kira lah manusia, jin, syaitan, apa benda pun semua ni ayat-ayat ni semuanya makna dia hanya satu, iaitu musahib, iaitu berdamping, bersahabat. Ini jin, manusia bersahabat. Jin, syaitan bersahabat. Jin bersahabat, manusia bersahabat. Semua makna berdamping, bersahabat. Walaupun dia ada ketikanya jin, ada ketika manusia, bergantung, depend on, bergantung kepada siapa? Ayat yang kita bincangkan.
Ayat mana kita nak sebut ada qarin makna ni, ada qarin makna tu. Okey Okey, saya rasa cukup sekadar itu saja dok. Mengenai dengan 3 perbincangan kalimah kita, iaitu yang pertama disebutkan sebagai apa? Qarinun, yang kedua sahibun, yang ketiga adalah sadiqun. 3 dalam Quran. Cuma sadiqun ada 2 saja perkataan yang disebut dalam Quran. Okey, saya rasa tak sempat untuk hari ini untuk saya bincangkan satu perkataan. Nanti tuan-tuan insya-Allah kita akan masuk keesokan harinya, iaitu perkataan daripada, tuan-tuan kena highlight dulu untuk hari ini. Ada dipanggil sebagai musaddiqin. Okey, musaddiqin. Ada dipanggil sebagai mutasaddiqin. Makna sama. Dalam suratul Ahzab ada sebut, dalam surah Al-Hadid pun ada sebut, dalam suratul Yusuf ada sebut. 3 surah. Suratul Hadid, suratul Yusuf dan juga suratul Ahzab. Apa perbezaan musaddiqin, mutasaddiqin? Semua makna sedekah. Tapi sebab apa dibuangkan tak, ada maksud ataupun makna yang halus yang kita akan bincangkan insya-Allah Subhanahu wa taala pada keesokan hari ini. Saya rasa sekadar itu saja untuk pertemuan kita pada siri yang ke-32 hari ini. Dari segala kekurangan terkasar bahasa, saya mewakili moderator pada hari ini dan juga mewakili ustaz-ustaz yang lain, saya memohon maaf menyusun 10 jari meminta keampunan, kemaafan sekiranya terkasar bahasa, dan saya minta permintaan yang terakhir kepada tuan-tuan supaya kita share, sama-sama tekan butang share supaya ramai mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan mengenai dengan topik bukan bahasa Arab, tapi topik kita adalah bahasa Arab Al-Quran, khusus perbincangan mengenai perkataan, vocabulary, mufradat daripada Al-Quranul Karim. Saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.